bersama doktor pada waktu ini lah. So, perkenalkan, kami akan membentangkan tentang budaya masyarakat Melayu menjadi pembangkit tamadun Malaysia. Bagi pengenalan, terdapat pelbagai bentuk budaya masyarakat Melayu yang diketengahkan dan dijadikan panduan dan contoh bagi menjadi pembangkit kepada tamadun Malaysia. Setiap rintangan, kesusahan yang dilalui oleh nenek moyang kita pada masyarakat terdahulu dijadikan panduan dalam pembentukan tamadun Malaysia. Seterusnya adalah latar belakang kajian. Sebagai kita tahu, tamadun Melayu terbina dengan nilai falsafah Islam, di mana pada Kesultanan Melayu Melaka, saudagar-saudagar Arab ramai datang dan menyematkan ajaran Islam di tanah Melayu. Oleh itu, terdapat beberapa aspek daripada tamadun Melayu yang boleh diambil sebagai asas untuk membangkit ketamadunan Malaysia. Antaranya adalah dari segi aspek sosial, aspek budaya sosial, aspek politik dan juga aspek ekonomi. Selain itu, tamadun Malaysia dapat menyemai pelbagai nilainya dan juga pengajaran yang diwariskan kepada kita oleh masyarakat yang terdahulu. Terima kasih kepada saudara Iqmal Hakimi. Baiklah, saya Izzah Syarmi akan memberitahu mengenai masalah berkenaan persoalan masalah, iaitu yang pertama, golongan belia diseru untuk mencontohi nilai budaya kaum dalam masyarakat berbilang bangsa dalam usaha mengekalkan keunikan identiti, iaitu identiti kita sebagai orang Malaysia. Tidak kira sama ada orang itu orang Cina, Melayu ataupun India dan juga lain-lain bangsa, kita diingatkan untuk mencontohi budaya kaum agar sentiasa hidup dalam keadaan yang harmoni. Kedua, bagi mengelakkan pengaruh luar yang banyak memberi impak kepada generasi muda, terutamanya budaya yang berasal dari barat, di mana kebanyakan pengaruh yang dibawa bertentangan dengan ajaran Islam, iaitu budaya hedonisme. Budaya ini ingin kita elakkan daripada terus mempengaruhi umat-umat Islam di dalam Malaysia. Yang ketiga, masyarakat tamadun Malaysia perlu tahu sejarah ketemadunannya dan mengambil tahu akan asal-usul perkara yang dilakukan. Hal ini kerana untuk mengetahui asal-usul, untuk mengutuhkan jati diri kita mestilah mengetahui kita punya asal-usul. Seterusnya, iaitu objektif kajian. Objektif kajian ialah untuk mengkaji budaya-budaya masyarakat Melayu yang boleh menjadi pemangkin kepada tamadun Malaysia. Setakat ini sahaja. Seterusnya akan diserahkan kepada saudari Charlimatus Sadiah. Terima kasih saudari Mimi. Okey, saya akan membentangkan tentang metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini melibatkan penyelidikan secara kualitatif. Hal ini dikatakan demikian kerana ia dikaji secara holistik dan kajian terikat dengan nilai-nilai pendidikan berkaitan dengan budaya masyarakat Melayu. Seterusnya, instrumen kajian. Instrumen kajian ini kami telah menggunakan 4 kaedah, iaitu kaedah pengumpulan, kaedah perpustakaan, kaedah internet dan kaedah penganalisisan. Kaedah pengumpulan digunakan adalah untuk memastikan objektif kajian dapat dicapai dan kajian berjalan dengan lancar. Pengumpulan data penting untuk memastikan maklumat yang diperolehi adalah mencukupi. Dan seterusnya, kaedah perpustakaan. Hasil dari sumber perpustakaan seperti buku rujukan mengenai tamadun Melayu telah membantu kami untuk menambahkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan tamadun tersebut. Kami juga dapat memahami konsep-konsep dan istilah-istilah yang digunakan dalam bahan bacaan. Antara rujukan utama kami ialah buku teks tamadun Islam dan Asia Tenggara, iaitu TITAS. Seterusnya, kaedah internet. Kaedah ini sangat pantas dan mencematkan masa bagi mencari maklumat tambahan mengenai tamadun Melayu dan budaya-budaya yang terkandung dalam tamadun ini. Data-data yang diperolehi dari rujukan internet adalah tidak meragukan dan memudahkan proses analisis data kami. Seterusnya, kaedah penganalisisan. Melalui kaedah ini, kami dapat meneliti dan menganalisis hasil kajian yang kami perolehi.
Data ini telah dianalisis dan harus dipersembahkan dengan rapi dan kelihatan lebih bermakna. Jelaslah bahawa data yang dipersembahkan dalam bentuk carta, jadual, graf dapat membantu kami untuk menguraikan pendapatan kajian. Seterusnya ialah dapatan kajian. Dapatan kajian ni salah satu dapatan kajian yang telah diperoleh dari aspek perundangan. Okay. Menurut Jabatan Penerangan Malaysia 2017, rukun negara telah diisytiharkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tuan Tun Ismail Nasiruddin Shah Ibnu Almarhum Sultan Zainal Abidin pada ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-13 berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang memecah belahkan perpaduan kaum. Pengisytiharan ini dilakukan dapat dengan harapan untuk membina semangat bersatu padu dan menerima serta menghormati pelbagai perbezaan kaum budaya yang wujud dalam Malaysia. Peristiwa ini juga beri gambaran yang jelas tentang kepentingan kewujudan sistem perundangan. Sistem perundangan ni dia bukanlah sesuatu yang baru yang ditubuhkan di negara kita. Malah sejarah tanah Melayu merekodkan banyak sistem perundangan yang berasaskan adat Melayu dan hukum-hukum syariah Islam. Dengan ini, sistem perundangan ini dapat digunakan sekarang dan juga mengambil inspirasi daripada kanun perundangan yang digunakan oleh negeri-negeri Melayu terdahulu, termasuk Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Johor, Undang-Undang Pahang dan sebagainya. Sekian saja daripada saya serahkan penonton ini kepada saudari Rahel. Terima kasih. Terima kasih Saudari Sadiah. Seterusnya, kepercayaan dan agama. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu mengamalkan kepercayaan animisme, iaitu kepercayaan bahawa setiap perkara di dunia ini mempunyai roh tersendiri yang perlu dihormati. Kemudian, kepercayaan ini diganti dengan kemunculan agama Hindu dan Buddha. Contohnya, pengaruh Hindu dapat dilihat dalam upacara persalinan pengantin dan upacara rentis dalam majlis perkahwinan. Setelah kedatangan Islam, budaya Islam diintegrasikan bersama budaya masyarakat Melayu seperti pakaian tradisional Melayu yang sopan dan menutup aurat. Masyarakat Melayu juga telah mula mementingkan ilmu pengetahuan dengan pembinaan madrasah dan sekolah pondok. Adat Melayu. Adat merupakan bentuk budaya yang menjadi asas kebudayaan masyarakat Melayu terdahulu. Adat juga menjadi faktor utama pembentukan identiti Melayu. Adat boleh dikategorikan kepada 4 kategori, iaitu adat yang sebenar adat yang diadatkan, adat istiadat dan adat resam. Adat yang sebenar adat merujuk kepada sifat semula jadi sesuatu perkara seperti ada api membakar dan ada air membasah. Adat yang diadatkan pula ialah peraturan hidup yang diturunkan oleh nenek moyang kita yang juga dikenali sebagai peraturan tak bertulis, seperti kenyataan bahawa tidak elok menambah nasi jika nasi di pinggan sudah habis kerana nanti rezeki susah masuk. Seterusnya, adat istiadat ialah ritual-ritual mengiringi sesuatu majlis yang sering dianggap sebagai rasmi seperti adat cukur jambul, adat berkahwin, adat pertabaran raja dan adat berkhatan. Adat resam pula merangkumi kebiasaan atau kelaziman manusia daripada segi perbuatan, berpakaian, makan, menghias diri dan sebagainya seperti menggaru kepala apabila tidak faham dan tersengih-sengih apabila berasa Melayu. Sememangnya, tradisi Melayu yang kaya dengan adat menjadi kebanggaan kita kerana inilah warisan turun-temurun yang dikemukakan oleh orang terdahulu kepada kita dari generasi ke generasi. Ungkapan peribahasa biar mati anak, jangan mati adat jelas menunjukkan betapa tinggi nilai adat di mata orang Melayu. Sekian daripada saya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Seterusnya akan diberikan oleh Dina pada waktu yang akan datang. Kesimpulan. Okey, kesimpulannya, budaya masyarakat Melayu merupakan identiti bangsa dalam negara di mana ianya budaya Melayu masyarakat Melayu ni akan hilang jika tidak dipupuk dan patut diamalkan oleh ibu bapa, guru-guru serta masyarakat perlu memainkan peranan yang penting untuk mendidik anak-anak dari kecil supaya terbiasa agar budaya kita sebagai budaya orang Melayu kekal dalam diri masing-masing. Sekian, terima kasih. Okay, thank you. Terima kasih.